Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikin binti Kasim, merupakan pelajar tahun 3 kerja sosial. Hari ini saya akan menjelaskan perkara bagi mengelakkan berlakunya dilema dalam kerja sosial klinikal. Sebelum itu, mari kita kenali apa itu dilema. Dilema merupakan keadaan yang dapat menyebabkan kesukaran untuk membuat pilihan antara dua alternatif atau lebih. Dilema etika juga adalah konflik yang dapat membawa kepada masalah lain yang menyebabkan pelanggaran dalam etika kod kerja sosial. Etika kod yang telah digariskan oleh National Association of Social Worker (NASW) adalah seperti service delivery atau pemberian perkhidmatan, social justice, keadilan sosial, dignity and worth of the person, menghormati maruah dan harga diri individu atau klien, honesty, importance of human relationship, kepentingan perhubungan kemanusiaan, dan kecakapan iaitu competence. Oleh itu, bagi mengelakkan daripada berlakunya dilema dalam kerja sosial klinikal, yang pertama adalah memenuhi keperluan klien yang terdedah. Yang kedua, mesti mengatur klien dan rakan sekerja untuk memberitahu peserta adalah penting dalam pengurus risiko. Yang ketiga, keterukan masalah kesihatan mental yang belum dikenal pasti. Dan yang terakhir, faedah perkhidmatan yang berkualiti. Memenuhi keperluan klien yang terdedah bermaksud pekerja sosial perlu mengenal pasti keperluan klien apabila mereka telah didiagnos dengan kegagalan buah pinggang. Pekerja sosial hendaklah mengetahui segala rawatan yang berkaitan dengan penyakit ini. Mengatur klien dan rakan sekerja untuk memberitahu peserta adalah penting dalam mengurus risiko bermaksud jika klien yang berumur 50 tahun telah didiagnos kencing manis dan perlu diberikan rawatan insulin, pekerja sosial perlu tahu siapa keluarga atau rakan-rakan tersebut yang sama-sama dapat memantau supaya pesakit mahu mendapatkan rawatan insulin. Hal ini kerana keluarga atau rakan-rakan pesakit dikaitkan sebagai penjaga tidak formal untuk memantau pesakit yang didiagnos sebagai kencing manis. Keterukan masalah kesihatan mental yang masih belum dikenal pasti bermaksud mungkin terdapat masalah-masalah mental yang lain yang pada awalnya tidak dapat dikenal pasti. Sebagai contoh, sebelum ini klien hanya didiagnos mempunyai depression saja, tetapi setelah rawatan lanjut dilakukan, klien turut akhir sekali, faedah perkhidmatan yang berkualiti bermaksud sebagai seorang yang memberi perkhidmatan kepada klien, pekerja sosial haruslah memastikan bahawa perkhidmatan yang diberikan itu adalah mencapai tahap kualiti yang telah ditetapkan. Apabila telah tercapai, pekerja sosial dan klien turut mendapat manfaat daripada Seterusnya, saya akan menjelaskan dua pertimbangan beretika ataupun ethical consideration dalam dilema kerja sosial klinikal. Pertimbangan beretika yang pertama adalah self-disclosure. Self-disclosure merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan perihal diri mereka kepada orang lain. Sebagai seorang pekerja sosial, mereka tidak boleh memberi maklumat peribadi mereka seperti nombor telefon, alamat rumah atau email kepada klien. Seterusnya adalah peribadi atau batas profesional. Mengikut daripada batas profesional, pekerja sosial tidak boleh mempunyai sebarang physical contact dengan klien seperti memeluk, membelai atau memegang tangan klien. Namun sekiranya klien memberi tawaran ataupun hadiah, pekerja sosial hendaklah menerima bagi menjaga maruah klien seperti yang terdapat dalam kod etika kerja sosial. Namun, pekerja sosial perlu mengingatkan klien bahawa mereka tidak boleh memberikan pekerja sosial sebarang hadiah atau tawaran kerana telah menjadi tanggungjawab pekerja sosial untuk membantu mereka. Akhir sekali, bagaimanakah teori pembelajaran sosial dapat membantu klien yang antisosial? Pekerja sosial klinikal dapat menggunakan prinsip teori pembelajaran sosial dalam praktiknya dengan memodelkan tingkah laku prososial untuk klien dengan kecenderungan asosial atau antisosial. Sebelum itu, mari kita lihat apa itu teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial adalah teori yang diperkenalkan oleh Albert Bandura. Beliau mengatakan bahawa manusia secara semula jadi belajar melalui proses pemerhatian atau peniruan dengan cara melihat orang lain melihat orang menerima hukuman daripada perlakuan atau mendapat ganjaran daripada perlakuan.
Prinsip pembelajaran melalui pemerhatian atau permodelan. Bandura 1986 mengenal pasti 4 unsur utama dalam proses pembelajaran melalui pemerhatian atau pemodelan, yaitu perhatian, mengingat, reproduksi, dan peneguhan atau motivasi. Untuk belajar melalui pemerhatian, kita mesti menumpukan perhatian. Biasanya kita memberi perhatian kepada orang yang menarik, popular, cekap, atau disanjung. Bagi klien yang antisosial, ia mungkin merujuk kepada rakan sebaya yang popular dan artis pujaan. Apabila seseorang yang antisosial tahu bagaimana sesuatu tingkah laku ditunjukkan dan mengingat ciri-ciri atau langkah-langkah, ia mungkin belum boleh melakukan dengan lancar. Seseorang itu memerlukan latihan yang banyak serta mendapat maklum balas dan bimbingan tentang perkara-perkara penting sebelum ia boleh menghasilkan tingkah laku model. Terdapat 5 jenis peneguhan yang memotivasikan perlakuan tingkah laku yang ditiru. Pertama, pemerhati mungkin menghasilkan semula tingkah laku model dan menerima peniruan secara langsung. Yang kedua, pemerhati mungkin melihat orang lain menerima peniruan secara tidak langsung dan mengikut tingkah laku orang yang diperhatikan. Ketiga ialah peniruan melalui proses elistasi. Keempat, peniruan sekat lakuan. Peniruan yang sesuai dilakukan dalam keadaan tertentu tetapi tidak digunakan dalam keadaan atau situasi yang lain. Yang terakhir ialah peniruan tak sekat lakuan. Dalam proses peniruan tak sekat lakuan ini, seseorang individu akan terus mengamalkan peniruan dalam apa-apa jua situasi. Sebagai contoh, klien yang antisosial mungkin akan menyimpan rambut panjang semasa cuti sekolah dan akan terus menyimpan rambut panjangnya semasa sesi persekolahan bermula. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.